Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya kasihi Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Asya, seluruh barisan kepimpinan masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, pemimpin masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang mulia, malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita. Allah memberi kekuatan kepada kita untuk kita hadir ke rumah Allah, menjadi tetamu Allah. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan sebaik-baik ibadah, iaitu solat, dan dilaksanakan pula secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan petunjuk dan hidayah kepada kita, agar kita terus istiqamah, mendekatkan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah apabila kita dipanggil oleh Allah, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mendapat pengakhiran yang sebaik-baiknya dan bekalan yang secukupnya. Dan mudah-mudahan di hari akhirat kelak kita ditempatkan di sebaik-baik tempat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kita beriman kepada hari akhirat. Topik yang kita masih bincangkan iaitu berkaitan dengan keistimewaan mati syahid. Keistimewaan mati syahid. Pada bulan yang lepas kita telah berbicara berkaitan dengan kategori mati syahid yang telah digariskan oleh para alim ulama. Ada di antaranya yang pertama, yang paling tinggi, yang paling utama, adalah syahid dunia dan akhirat. Yang kedua syahid dunia, dan yang ketiga syahid akhirat. Kita ulang kaji balik. Yang disebutkan syahid dunia dan akhirat ataupun yang paling utama adalah orang yang beriman, yang ikhlas berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam peperangan, untuk menegakkan, meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain melainkan semata-mata kerana Allah, dan mereka mati di dalam medan peperangan tersebut. Itu kategori yang pertama. Dan cara pengurusan jenazah bagi orang yang mati syahid ini, sebagai ulangan bagi kita, untuk kita sama-sama tahu, mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disolatkan, ditanam begitu sahaja. Dan yang kedua adalah syahid dunia. Syahid dunia ini sama seperti yang pertama tadi, syahid dunia akhirat. Cuma yang membezakan adalah niat seseorang tersebut. Mereka di kalangan orang yang beriman, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi niat mereka supaya dikatakan
ada niat dalam hatinya supaya dikenang jasanya, supaya orang katakan dia seorang yang berani, ataupun seorang pahlawan, ataupun ada niat untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ya, maksudnya niat itu ada niat di samping mendapatkan ganjaran mati syahid, ya, tetapi ada niat-niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu suatu perkara yang sama-sama kita ambil perhatian. Dalam apa-apa jua perkara sekalipun, ya, kita dituntut untuk melaksanakannya dengan ikhlas. Sama ada kita bersedekah, kita solat, kita buat haji, ya, kita baca Al-Quran, kita solat wajib, solat sunat, ya, semuanya dituntut untuk ikhlas. Kerana apabila tidak ikhlas, ya, maka seseorang itu akan melakukan sesuatu ibadah itu, sesuatu kebaikan itu akan jadi sia-sia, ya, akan jadi sia-sia apabila tidak ikhlas. Sama juga di dalam peperangan, ya, sama juga di dalam peperangan. Dan yang ketiga adalah syahid akhirat. Ya, syahid akhirat ini mereka tidak ada di dalam situasi peperangan. Ya, kalaulah ada dalam situasi peperangan sekalipun, mereka bukanlah, ya, secara langsung menentang golongan-golongan yang melawan Islam itu, golongan kafir. Ya, antara yang disebutkan syahid akhirat adalah orang yang mati lemas, mati terbakar, wanita yang mati disebabkan bersalin, mati kerana terkena runtuhan bangunan, ya. Maka Nabi mengatakan, ya, mati-mati cara sebegini termasuk dalam golongan orang yang mati syahid. Ya, tetapi yang lebih utama lagi mati dalam peperangan melawan musuh-musuh Islam untuk meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, katalah situasi di Palestin, ya, walaupun ada di kalangan ibu-ibu, orang-orang awam yang tidak menentang, tidak berperang secara langsung dengan tentera Israel, musuh-musuh Islam, ya, tetapi ramai di kalangan mereka yang mati disebabkan terkena, ya, runtuhan-runtuhan bangunan. Maka mereka juga dikategorikan sebagai mati syahid. Ya, mudah-mudahan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk pada perbincangan kita. Ya, antara syarat-syarat untuk mendapat ganjaran mati syahid. Ya, syarat-syarat untuk mendapat ganjaran mati syahid. Yang pertama adalah perlu sabar. Ya, perlu sabar. Yang kedua, ikhlas mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan yang ketiga, tidak melarikan diri daripada medan peperangan, ya, dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menghalang daripada mendapatkan ganjaran mati syahid. Ini antara syarat-syarat untuk mendapat ganjaran mati syahid. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, kena sabar, tuan-tuan. Ya. Dalam sirah Nabi SAW, peperangan di zaman Nabi, ada seorang lelaki di dalam perang Khaybar. Apabila dalam peperangan tersebut, lelaki ini dia menyertai peperangan, apabila dia cedera parah dalam peperangan tersebut, sehinggalah dia tak tahan menghadapi kesakitan yang dialaminya itu, maka ditambah sendiri, ya, kesakitan demi kesakitan, maksudnya dicocok, ya, ditambahkan lagi kesakitan yang dialami itu sebab tak tahan, ya, dan orang tersebut mati dalam peperangan tersebut disebabkan, ya, dia mati, dia mencederakan dirinya sendiri. Dah cedera parah, dia tak tahan cedera parah tersebut, dia tambahkan lagi
kecederaan itu, kesakitan itu supaya cepat mati. Maka Nabi kata pada orang tersebut, Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat Nabi dengan situasi yang berlaku pada orang ini, ya, huwa finnar. Orang ini tempatnya di neraka. Jadi antara syarat untuk mendapat ganjaran mati syahid adalah yang pertama kena sabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru-baru ini ada video, ya, seorang pemuda Palestin. Dia ditembak oleh penembak tepat, ya, Israel. Dan pada waktu tersebut ada pesawat yang sedang lalu. Dia melarikan diri, bangunan demi bangunan, dan akhirnya ditembak. Ya, akhirnya ditembak. Dan dalam keadaan dia menghadapi sakaratul maut tersebut, ya, pada tubuh badannya, ya, berlumuran darah, dia memilih, ya, waktu terakhir dia meninggal dunia dengan cara dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak tersebar video ni. Ya. Dan bila ada suatu, ya, bila di kalangan orang Palestin, pemuda Palestin cek, ya, rupa-rupanya orang ini, ya, nama dia Taisir Ibnu Ta'imah. Seorang imam masjid, hafal Quran 30 juzuk. Ya, antara orang yang ahli dalam unit hafaz Al-Quran tentera Al-Qassam. Ya, dia memilih untuk saat-saat menghadapi sakaratul maut itu, waktu yang terakhir adalah dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, sakit sangat ni, dia sabar. Dan dia masih boleh memikirkan, ya, bagaimana cara yang terakhir itu, cara yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi, kalau kita belajar tentang solat, tuan-tuan, antara tempat, antara masa ataupun ketika yang paling kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah waktu sujud. Ya, waktu sujud adalah waktu yang kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda ni, tuan-tuan, walaupun dia cedera parah, ya, badannya berlumuran darah, saat-saat dia menghadapi sakaratul maut itu, ya, dia memilih untuk waktu terakhir dia adalah dalam keadaan dia bersujud. Bahkan, ya, profil dia, ya, ataupun biodata dia adalah orang yang hafal Quran 30 juzuk, merupakan imam masjid, ya, ahli unit hafaz Quran tentera Al-Qassam. Maksudnya orang yang hebat. Dia mati juga dalam keadaan yang hebat. Ya, mudah-mudahan Allah kurniakan ganjaran syahid kepada, ya, orang tersebut, ya, yang namanya Taisir Ibnu Ta'imah. Ya, banyak video-video dia tersebar. Dan video ini bukan daripada video tentera Al-Qassam, tetapi video yang ditayangkan oleh orang Israel sendiri, tentera Israel sendiri. Ya. Jadi syarat untuk mendapat ganjaran mati syahid yang pertama, kena sabar. Dan yang kedua, tuan-tuan, adalah ikhlas mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Ya, ikhlas mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Dalam seperti yang saya sebutkan tadi, dalam apa-apa sahaja kebaikan, ketaatan, ibadah yang kita lakukan, kita dituntut untuk ikhlas. Ya, apatah lagi kalau kita nak memilih meninggal dunia, ya, berjuang pada jalan Allah, mengharapkan mati syahid. Maksudnya kita kena, ya, sediakan jiwa kita, hati kita itu solid, ya, maksudnya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini antara persediaan-persediaan. Kalau kita perhatikan hari ini, tuan-tuan, ya, ada di kalangan pengkaji-pengkaji mengatakan, ya, apa yang berlaku pada hari ini adalah boleh dikatakan peluang terakhir Israel. Ya. Dan pada hari ini, tuan-tuan, Israel bukan sahaja menyerang Palestin. Ya, baru-baru ini, ya, baru sahaja, tuan-tuan, sekitar minggu lepas, Israel menyerang orang nombor 2 pemimpin tertinggi Hamas,
Syekh Saleh Al-Aruri yang berada di Lubnan, ya, dan ada beberapa tentera Al-Qassam yang bersama dengan dia. Tak silap 4 hingga ke 7 orang yang meninggal yang duduk bersama-sama dengan dia di salah satu bangunan di Lubnan. Ya, di salah satu bangunan di Lubnan. Selepas daripada serangan di Lubnan tu juga, ya, Israel melancarkan serangan ke Iran. Ya, ada di kalangan tentera, ya, daripada Iran juga, orang besar, orang tertinggi, panglima tentera Iran yang meninggal dunia dalam serangan tersebut. Maksudnya apa yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan, ya, Israel mengheret negara-negara luar untuk turut menyertai peperangan pada hari ini. Dan kita pun tak terkecuali mungkin, ya, boleh jadi, ya, peperangan dunia akan berlaku ke, ya, kalaulah ada situasi yang memerlukan kita untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya kita ada, ya, jiwa kita ini bersedia untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan baca, ya, kitab-kitab Munyatul Musalli, kitab Hidayatus Salikin, kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, tak silap saya kitab Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Walaupun ulama ni, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, semasa dia sedang mengajar di Mekah, apabila ada situasi Siam, ya, menyerang tanah Melayu sekitar selatan Thailand yang ada pada hari ini, yang telah menjadi milik Thailand, milik Siam, ya, walaupun mereka berada di Mekah sedang mengajar, maksudnya menuntut ilmu, mengajar di Mekah, tetapi bila ada seruan jihad, ya, nak mempertahankan tanah Melayu, nak mempertahankan tanah umat Islam, mereka sanggup, ya, daripada Mekah itu balik. Walaupun dia berasal daripada Indonesia, nama pun Al-Falimbani, daripada Palembang, Indonesia. Tapi bila berlaku di Fatani, bila berlaku di tanah Melayu, ya, yang sekarang ini dah jadi milik Siam, ya, tetapi dia turun. Sebab apa? Sebab ulama ini tahu nilai jihad itu, ya, nilai jihad itu. Sebab ada di antara hadis Nabi SAW menyatakan, ya, pada perbincangan kita, tuan-tuan, kalau kita sampai, ya, Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, adakah amalan yang lebih baik daripada jihad? Ya, ada tak amalan yang lebih baik daripada jihad? Ya, Nabi kata, ya, tak ada amalan yang boleh menandingi menandingi jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara jihad yang utama adalah jihad, ya, memperjuangkan agama Allah, ya, walaupun terpaksa menumpahkan darah sekalipun. Sehinggalah Nabi kata dalam hadis tersebut, ya, seseorang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia berada dalam situasi seolah-olah berpuasa dan solat dalam keadaan khusyuk, sehinggalah dia pulang ataupun dia meninggal dunia. Ya, seseorang yang dia dalam situasi berjihad, sama ada dia berperang dengan musuh-musuh Islam ke, memperjuangkan tanah air dia yang diceroboh ke, ya, dalam situasi tersebut, selama tempoh dia berjihad itu, dia seolah-olah Allah berikan ganjaran pada dia, seolah-olah dia berpuasa selama tempoh dia berjihad tersebut, dan dia solat dalam keadaan khusyuk dalam tempoh dia berjihad tersebut, sampailah dia kembali ataupun dia mati syahid. Sebab itu ulama-ulama ni, walaupun dia berada di Mekah, dia mengajar benda baik, benda yang bermanfaat, ya, tetapi bila ada seruan jihad, ada tempat-tempat di tanah Melayu ini diceroboh, ya, oleh musuh-musuh Islam, mereka sanggup balik daripada mengajar di Mekah ini untuk berjihad, memperjuangkan tanah air mereka yang diceroboh. Ya, itu, ya,
ulama-ulama terdahulu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua adalah ikhlas, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Ikhlas, mengharapkan keredaan Allah semata-mata dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tidak melarikan diri daripada medan peperangan. Ya. Antara adab ataupun peraturan dalam Islam sewaktu peperangan, lari daripada medan peperangan adalah antara dosa-dosa besar. Kalau berundur cari tempat selamat, itu tak apa. Itu antara perkara-perkara yang dibolehkan, bahkan dituntut untuk menyelamatkan diri. Tetapi kalau lari terus daripada medan peperangan, maka itu antara dosa-dosa besar. Dan yang keempat, tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menghalang daripada mendapatkan ganjaran mati syahid. Sebagai contoh, orang tersebut dia masih ada hutang, masih ada hutang, ataupun dalam peperangan tersebut dia nakkan harta rampasan perang, ataupun niat yang saya sebutkan tadi, nakkan supaya disebutkan, ataupun perkara-perkara yang menghalang daripada mendapat ganjaran jihad ini adalah sebagai contoh hutang tadi, ataupun dia melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam peperangan. Contohnya membunuh anak-anak kecil, membunuh perempuan, membunuh orang-orang tua. Ini tak boleh dalam peperangan. Kalau Israel, tuan-tuan, antara angka korban yang tertinggi di Palestin itu adalah kanak-kanak, budak-budak kecil, wanita dan juga orang-orang awam, kebanyakannya. Jadi dalam Islam tak boleh macam tu. Dalam Islam tak boleh macam tu. Dalam keadaan macam tu pun, tuan-tuan, kalau kita perhatikan, antara negara yang saman Israel pada hari ini, tuan-tuan, membawa kes pembunuhan secara kejam ke mahkamah dunia, sama ada PBB ke ataupun seumpamanya, hanyalah negara Afrika Selatan sahaja. Hanya negara Afrika Selatan sahaja. Malaysia tahu perkara ni, tetapi apa yang dikeluarkan kenyataan daripada Malaysia, tuan-tuan, yang saya baca, Malaysia ucapkan tahniah kepada Afrika Selatan dan dia bersetuju dengan tindakan tersebut. Macam tu je ke? Wallahu a'lam. Jadi itu yang berlaku, tuan-tuan. Kalau kita perhatikan juga, negara-negara Islam yang berada di sekeliling, tuan-tuan, Mesir dengan cara dia, mengawal ketat bantuan-bantuan yang diberikan oleh seluruh dunia untuk diberikan rakyat Palestin, yang pada hari ini, tuan-tuan, lebih daripada 15,000 truk-truk lori kontena yang tak dapat masuk ke Palestin. Sebab apa? Israel tak bagi, maka Mesir pun diikut apa yang dikatakan oleh Israel. Pada hari ini, tuan-tuan, Jordan, rakyat negara Jordan mengadakan demonstrasi besar-besaran. Sebab apa? Pemerintah Jordan nak jual sayur, membekalkan sayur ataupun ekspor sayur ke Israel dalam minggu ini. Dan rakyat Jordan mengadakan demonstrasi besar-besaran supaya tak dilakukan bantuan ekonomi ataupun ekspor barangan ataupun khususnya sayur itu ke negara Israel. Dan kalau kita lihat juga apa yang dilakukan oleh UAE, Emirat ataupun negara Abu Dhabi, Dubai,
banyak kali apabila negara-negara Eropah tak boleh bawa masuk makanan ke Israel disebabkan perlu melalui Laut Merah yang dihalang oleh Syiah Husi Yaman, ya. Jadi UAE, Abu Dhabi, Dubai ni dia antara, ya, negara yang bagi makanan yang segar kepada Israel. Ya, Dubai, negara Arab juga. Ya, dia melalui, ya, negara Arab Saudi dan juga Jordan untuk memberi makanan kepada orang Israel, rakyat Israel. Tetapi mana bantuan kepada umat Islam? Ya, mana bantuan kepada umat Islam oleh negara-negara Arab ataupun oleh negara-negara Islam sendiri? Ya. Jadi itu yang berlaku kepada saudara kita di Palestin, tuan-tuan. Ya. Allahu akbar. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat apa yang disebutkan antara ganjaran ataupun kelebihan mati syahid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Dan barang siapa berperang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami, iaitu Allah, berikan pahala yang besar kepadanya. Orang yang menyertai peperangan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menawarkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan melalui hadis-hadis Nabi yang lebih banyak lagi, lebih hebat lagi ganjarannya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis. Ya. Jadi sama ada orang itu menyertai peperangan, sama ada dia mati syahid ataupun Allah berikan kemenangan kepada mereka, mereka mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi saya sebut tentang peperangan yang berlaku, yang pada hari ini yang membantu Hamas, membantu saudara kita di Palestin, yang kita kata tindakan mereka itu agak agresif, seperti mana yang dilakukan oleh Israel, Amerika, bahkan dibantu, ya, dikatakan, ya, ataupun dalam suatu data dibuat, walaupun Israel tak nyatakan pun, merahsiakan, ya, tentera-tentera yang ada di Gaza itu, yang daripada Amerika, Israel, lebih daripada 10 negara, antaranya Belgium, ya, Itali, ya, Ukraine dan negara-negara barat yang lain. Ada satu laporan juga menuliskan, ya, Thailand pun ada hantar juga tentera dia, ya, seramai 74 orang. Tak tahulah berita itu sahih ke tidak, cuma ada, ya, ada dalam data, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapakah yang membantu sekarang ini untuk menyerang Israel, yang tindakan mereka bukan hanya mengecam tetapi dengan tindakan, ya, antara negara yang membantu adalah Husi daripada Syiah, ya, Yaman, ya, Yaman, Lebanon daripada gerakan Hizbullah, pun Syiah juga. Bahkan kedua-dua negara yang dekat ini dibantu oleh Iran, ya, yang memang Syiah. Ya. Walaupun ada ura-ura yang dimomokkan pada hari ini, Hamas itu sendiri adalah gerakan yang akidah mereka adalah Syiah. Mereka itu adalah Syiah. Itu suatu yang tak betul. Ya. Orang Palestin, boleh dikatakan keseluruhan umat Islam di Palestin, mereka ahli sunnah wal jamaah. Ya. Bahkan gerakan Hamas, tentera Al-Qassam itu sendiri, mereka berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Apabila mereka dibantu oleh Syiah,
Pernah ada seorang syekh daripada di kalangan Hamas sendiri, orang Palestin sendiri, ulama. Dia memberitahu, ya, bila Hizbullah bantu umat Islam Palestin untuk menyerang Israel dan seumpamanya, ya, ditanya, wahai syekh, betul ke Hizbullah ni menepati ciri-ciri tentera Allah? Ya. Kata syekh ini, orang Palestin, ulama Palestin, mereka nama sahaja Hizbullah ataupun tentera Allah, ya, tetapi dari sudut akidah mereka, keimanan mereka, ya, mereka tak betul-betul pun beriman kepada Allah. Mereka tak betul-betul pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang Syiah mengagungkan Sayyidina Ali lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh ni, mereka bukan berperang untuk Allah, tetapi mereka berperang untuk diri mereka sendiri sahaja. Dah orang nak bantu, kita terima je lah, kan? Maksudnya Hamas ataupun tentera Palestin, dia menerima umat Islam yang nak bantu, ya. Tetapi dalam masa yang sama, Hamas sendiri, mereka berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan ramai di kalangan mereka bermazhab dengan mazhab Syafi'i, ya. Walaupun kita tahu, bila kita tahu tentang politik dunia, tuan-tuan, ya, Syiah ini memang dia berlawan. Dia menjadikan Amerika, Israel musuh ketat dia berbanding negara-negara Islam yang lain. Dia ikut daripada zaman penjajah sampailah hari ini. Ya, apa yang telah ditetapkan, peraturan-peraturan demi peraturan yang telah ditetapkan daripada zaman penjajah dulu sampailah hari ini, ya, diikut sahaja peraturan yang ada, ya. Jadi itu yang berlaku. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara kelebihan ataupun ganjaran mati syahid, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, pernah seseorang bertanya kepada Nabi SAW, amalan apa yang setaraf dengan jihad fi sabilillah? Maka Nabi SAW menjawab, kalian tidak dapat mengerjakan amalan yang setaraf dengan jihad. Para sahabat mengulangi pertanyaan tersebut 2 kali atau 3 kali. Nabi tetap menjawab, wahai Rasulullah, ada tak amalan yang setaraf dengan jihad? Ya. Nabi kata, kalian takkan dapat amalan yang setaraf dengan jihad. Sehinggalah sahabat tu ada yang tanya 2 kali, 3 kali. Nabi tetap menjawab, kalian tidak dapat mengerjakan amalan yang setaraf dengan jihad. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Dan Nabi bersabda pada kali yang ketiga pertanyaan tersebut, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa, solat dan khusyuk dengan membaca ayat-ayat Allah. Dia tidak berhenti dari puasa dan solatnya sehinggalah orang yang berjihad di jalan Allah itu kembali. Ya, ini antara kelebihan orang yang menyertai ataupun berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam situasi peperangan, dalam situasi jihad yang mereka hadapi tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran seolah-olah mereka berpuasa, solat dalam keadaan khusyuk pada waktu tersebut. Pada hari ini, tuan-tuan, tentera Al-Qassam berapa lama dah dilawan Israel? Sejak 7 Oktober sampai hari ini lebih daripada 3 bulan dah, tuan-tuan. Masuk hari ini 93 ataupun 94 hari dah. Saudara kita yang kesiannya orang awam, tuan-tuan, ya, orang awam di Palestin yang hari-hari mereka, ya, terpaksa hadapi, sama ada mereka dibunuh dengan peluru-peluru ataupun, ya, yang masih hidup mereka terpaksa hadapi situasi kebuluran
yang bersangatan disebabkan sekatan yang sangat ketat yang dilakukan oleh Israel terhadap bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh seluruh dunia. Itu yang dihadapi oleh saudara mara kita di Palestin. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, ya, jiwa mereka, hati mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi. Ya, mereka tetap bersabar. Ya, mereka tetap bersabar dan mereka masih kekal berada di Palestin itu sendiri. Itulah benteng terakhir. Gaza ni tuan-tuan adalah wilayah yang terakhir, yang kesemuanya itu, yang lain semuanya telah dikuasai oleh Israel. Ya. Jadi itu yang berlaku tuan-tuan. Kalau kita perhatikan juga, ya tuan-tuan, Gaza itu sempadan dengan Mesir. Ya, kita cerita sikit bab sejarah. Mesir telah membantu Israel untuk membuat tembok-tembok ataupun dinding-dinding besar sempadan Gaza itu seawal pada tahun 2007. Mesir tolong Israel buat tembok Gaza ni. Ya, Gaza, sebab itu Gaza dikatakan penjara terbesar dunia. Ya, penjara terbesar dunia. Kita beri laluan pada azan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit lagi. Baik. Tadi kita telah berbicara bahawasanya orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka seolah-olah Allah berikan ganjaran, ya, seperti berpuasa dan solat dalam keadaan khusyuk. Ya. Itu antara kelebihan. Dan kelebihan yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, tidak ada seorang yang telah mati dan memperoleh kenikmatan di sisi Allah kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Ia ingin dikembalikan ke dunia, kemudian mati syahid lagi. Hal itu kerana besarnya keutamaan, kelebihan mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang jauh dengan Allah, orang-orang yang tak beriman, mereka nak hidup balik ke dunia. Ya, mereka nak hidup balik. Sebab apa? Mereka telah yakin. Bila dah mati baru yakin. Bila sampai dah hari akhirat baru mereka yakin. Ya Allah, kami menyesal. Ya Allah, kami nak patah balik ke dunia, nak jadi orang soleh, nak jadi orang yang beriman, ya, nak bersedekah dan seumpamanya. Tetapi orang yang mati syahid ini, dia soleh dah, dia baik dah. Ya, maksudnya apa yang dilakukan tu baik dah. Mati syahid, Allah bagi keistimewaan yang hebat. Tetapi dia nak balik hidup. Sebab apa? Nak dapat ganjaran mati syahid lagi. Ya, itu antara keistimewaan mati syahid. Bila Allah dah anugerahkan seseorang itu mati syahid, kalau boleh dia nak minta kepada Allah nak dihidupkan lagi, nak mati syahid lagi sekali. Ya, walaupun mereka terpaksa mengorbankan darah mereka, jiwa mereka, mempertahankan agama Allah sebab keutamaan, kelebihan itu. Dan hadis yang terakhir, tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Bila kita bagi tahu ni, tuan-tuan, ya, kita sama-sama merasai situasi orang-orang di Palestin, bagaimana semua peringkat umur, kebanyakan mereka telah termotivasi dengan mati syahid itu sendiri. Sebab itu, tuan-tuan, bila di kalangan ulama'-ulama', walaupun mereka ulama' yang besar, ya, seperti saya sebutkan tadi, Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan ulama'-ulama' besar yang lain, yang daripada asal tanah Melayu. Yang tanah Melayu ni bukan Malaysia saja, bukan Indonesia saja, maksudnya banyak asalnya, maksudnya mereka tu satu rumpun, ya. Cumanya bila penjajah dah masuk, dibeza-bezakan, dipecah-pecahkan, Melayu, Indonesia, Brunei, ya, dan seumpamanya. Jadi bila berada dalam situasi, ya,
bila musuh-musuh Islam menceroboh tanah umat Islam, wajib bagi orang Islam itu berjuang, mempertahankan walaupun dalam keadaan tak cukup kelengkapan sekalipun. Tonton tengok cerita Mak Kilau. Ramai, saya rasa semua majoriti dalam ni dah tengok dah cerita Mak Kilau. Kan? Walaupun dalam keadaan kelengkapan orang Melayu itu tak cukup dengan kelengkapan yang ada pada British dari sudut ketenteraan, dari sudut senjata, tetapi wajib bagi umat Islam untuk lawan. Sama juga seperti ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Ulama tanah Melayu, walaupun mereka berada di tempat yang mulia, mereka ulama besar, tetapi bila tiba masanya ada situasi peperangan, ada situasi yang menyebabkan mereka boleh mendapat ganjaran mati syahid, mereka serahkan diri mereka untuk berkorban, untuk mempertahankan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang terakhir, tuan-tuan. Hadis ini hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. 6 keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang mati syahid. Kata Nabi, bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan. Ni dalam hadis ni. Dalam hadis yang lain banyak lagi tadi. Nak hidup balik, sebab nak mati syahid lagi sekali. Mereka yang menyertai jihad tu, seolah-olah ganjarannya itu solat dalam keadaan khusyuk, berpuasa. Dalam ni 6 lagi yang Nabi sebutkan, yang tak sama pun, berbeza pula dengan apa yang disebutkan daripada hadis-hadis yang tadi. Yang pertama, diampunkan dosanya sejak mula pertama darahnya meluncur keluar. Bila darah keluar sahaja, Allah dah ampunkan dosa dia. Yang kedua, melihat tempatnya di syurga. Sebab itu, tuan-tuan, saya pernah cerita bagaimana orang-orang yang meninggal dunia disebabkan mereka berjihad itu, di kalangan mereka walaupun cedera parah, tetapi tak kurang juga di kalangan mereka waktu meninggal dunia itu mengukirkan senyuman. Sebab apa? Bila Allah anugerahkan syahid kepada mereka, Allah nampakkan tempat mereka di syurga. Dan yang ketiga, dilindungi daripada azab kubur. Walaupun matinya itu dalam keadaan sakitnya saat sakaratul maut itu pada waktu tersebut, tetapi lepas tu tak ada apa-apa dah. Ringan bagi dia sebab azab kubur tak ada dah bagi dia. Azab kubur tak ada dah bagi orang yang mati syahid. Sebab dilindungi daripada azab kubur. Yang keempat, terjamin keamanannya daripada malapetaka besar. Dan yang kelima, dikahwinkan dengan bidadari, tuan-tuan. Dan yang keenam, diperkenankan memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Orang yang mati syahid ini, bila ada di kalangan ahli keluarga mereka yang mati syahid, orang yang mati syahid ini, dia boleh bagi syafaat, boleh bagi pertolongan dia di hari akhirat esok. Saudara mara dia, kerabat dia, seramai 70 orang. Itu antara kelebihan, keistimewaan yang diberitahu oleh Nabi SAW. Jadi saya kira sekadar itu, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita termotivasi daripada firman Allah, daripada hadis-hadis Nabi SAW, jadi daripada keistimewaan-keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada orang-orang yang diberi kelebihan mati syahid. Mudah-mudahan kita sentiasa tak salah. Bahkan Nabi SAW pun menyuruh kita untuk berdoa, untuk berharap untuk mati syahid. Sebab Nabi kata, man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Sesiapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mati syahid dengan sebenar-benar pengharapan, Allah akan mengurniakan kedudukan para syuhada. Allah beri ganjaran mati syahid sekalipun dia mati di atas katilnya ataupun tempat tidurnya.
Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Jadi saya kira sekadar itu tuan-tuan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membimbing kita dan mudah-mudahan sedikit perkongsian ini memberikan manfaat terutamanya diri saya dan tuan-tuan. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada perkara-perkara yang saya sebutkan ini kurang sedap didengar, ya, ataupun kurang sesuai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memimpin dan membimbing kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.